Hai semua, kita masih lagi dalam topik persembahan dan melihat imej. Tetapi untuk hari ini saya fokuskan kepada kaedah merekod maklumat. Untuk kaedah merekod maklumat ada dua kaedah, iaitu pertama opaque letter and legends, manakala kedua adalah actinic marking. Opaque letter and legends, huruf-huruf tersebut sendiri bersifat rada opak, iaitu legap. Diletakkan terus ke atas kaset atau pada filem yang hendak didedahkan, contohnya marker left and right lah, Kadang-kala kita boleh guna marker ini untuk kita tunjukkan maklumat-maklumat lain lah. Contohnya tarikh, nama doktor dan lain-lain, Penanda klip ataupun kita panggil sebagai clip on marker dikenali sebagai klip kerana diklipkan pada pinggir kaset, diklipkan pada tepi kaset lah. Sangat sesuai untuk prosedur pengimejan PA dan juga AP. Namun ia terdapat kelemahan pada penanda clip on marker ini. Contohnya apabila kita menggunakan teknik tightly collimatic atau peranti cone shape beam. Ini kerana marker tersebut tidak termasuk dalam kolimasi yang disetkan dan tidak akan kelihatan pada radiograf. Contohnya kita nak guna cone shape beam ni. So kalau kita letakkan di klip di tepi, mungkin kita tak perasan kan, kita letakkan di tepi kaset itu, tetapi sebenarnya dia tidak masuk dalam kolimasi. Untuk kaedah actinic marker pula. Actinic marker ini adalah peranti yang menggunakan kelebihan ciri-ciri fotografik filem. Di mana biasanya dia menggunakan cahaya untuk mencetak maklumat. Untuk opaque letter tadi kita guna marker sahaja. Yang ini kita menggunakan cahaya untuk mencetak maklumat di atas filem. Untuk kelebihan actinic marker, pertama, maklumat identifikasi adalah kekal, Ia mudah digunakan dan maklumat mudah dibaca. Dia sangat jelas lah. Terdapat dua jenis actinic marker, iaitu pertama adalah contact printing dan kedua adalah photographic marker. Kedua-duanya memerlukan satu ruang berbentuk 4 segi panjang di sudut tepi filem. So kita panggil sebagai tertingkap identifikasi. Tertingkap identifikasi ini kita boleh nampaklah pada kaset, di tepi kaset. Bahagian ini hendaklah diblokkan dengan plumbum supaya tidak terkena dedahan. Bahagian kecil ini digunakan untuk mencetak identifikasi pesakit. Inilah tertingkap identifikasi pesakit, untuk mencetak nama pesakit dan detailnya. Kita pergi kepada kaedah contact printing dalam actinic marker, iaitu pertama, prosedur ini dilakukan di dalam bilik gelap. Selepas dedahan dilakukan pada filem. Itu sebab tadi untuk previous slide tu ada disebutkan bahagian tertingkap identifikasi kaset itu kita letakkan plumbum di situ supaya ia tidak terkena dedahan. Kertas translucent digunakan sebagai medium. ID pesakit akan ditaip di atas kertas translucent tersebut. Ini dinamakan actinic marker. Kalau kita lihat kat sini, dia ada satu pad penekan dan ni ada tertingkap bawah ni dekat arrow kuning ni. So ini adalah tertingkap cahaya dan terdapat satu flash lamp di bawah tertingkap cahaya tersebut. So kalau kita lihat dekat sini, ini adalah translucent paper di mana kita akan typekan nama dan identifikasi pesakit di atas translucent paper ini. Ini kepingan LED plumbum di mana kita letakkan di tertingkap identifikasi di tepi filem tu, untuk kita tutupkan filem semasa pendedahan kepada pasien dilakukan.
Okey, sebab kawasan tertingkat identifikasi itu kita akan printingkan nama pesakit. Okey. Proses kerja sebuah aktinik marker ialah pertama, kertas translusen diletakkan di atas tertingkap cahaya. Okey, kertas translusen yang ni yang saya kata kertas ini kita boleh typekan nama pesakit. So kita letakkan di atas tertingkap cahaya. Okey, kat bawah ni yang saya tunjuk sebelum slide sebelum tu ya. Filem dikeluarkan dari kaset. Okey, untuk prosedur ini kita lakukan di dalam bilik gelap selepas dedahan kepada pesakit. Okey. Semasa dedahan pada pesakit tu, bahagian tertingkap identifikasi kita tutup dengan LED ni. Okey. Filem diposisikan di atas kertas translusen yang telah diletakkan di atas tertingkap cahaya tadi. Okey, mula-mula letak kertas translusen, lepas tu kemudian di atas kertas translusen tu kita letakkan filem pula. Ya. Pastikan kawasan filem yang kita nak cetak nama itu adalah kawasan yang kita tutup dengan LED tadi. LED sini kita tutup bahagian tertingkap identifikasi itu. Okey, kemudian pad penekan ditekan hingga flash lamp diaktifkan dan cahaya dipancar keluar dari tertingkap cahaya. So, pertama kita letakkan kertas translusen tadi. Kemudian atas kertas translusen kita letakkan filem. Okey. Kemudian kita tekan pad penekan ini sehingga flash lamp yang dari bawah aktinik marker itu dipancarkan ya. Flash lamp diaktifkan dan cahaya dipancarkan keluar dari tertingkap cahaya. Cahaya yang keluar dari tertingkap cahaya tersebut akan menembusi kertas translusen terus kepada filem. Okey. Kemudian terhasil satu imej cetakan putih pada latar belakang yang legap dan pencetakan terhasil. Ya. Kemudian baru kita boleh cuci filem tersebut. Kadang-kala kita menggunakan filem yang berbeza speed ya. Ada filem laju, ada filem yang kurang laju. Jadi intensiti cahaya flash lamp yang keluar dari tertingkap cahaya tersebut kita boleh ubah supaya cetakan adalah jelas kelihatan ya. Okay, tadi saya dah explain berkenaan dengan aktinik marker contact printing. Jenis aktinik marker kedua ialah kita menggunakan photographic marker. Okey, tadi kita menggunakan contact printing. Okey, untuk kali ini kita menggunakan photographic marker. Okey, namun ia juga adalah sejenis aktinik marker. Okey, aktinik marker ni ada dua. Tadi saya sebut satu contact printing dan satu lagi adalah photographic marker. Okey, untuk photographic marker ia juga dikenali sebagai kamera identifikasi. Okey, ia digunakan berganding dengan sistem pemprosesan filem daylight. Okey, yang filem daylight ini kita dah belajar pada kelas-kelas yang lepas ya. Penandaan dilakukan dengan filem masih di dalam kaset. Okey, yang tadi tu contact printing tu kita keluarkan filem dari kaset dan kita buat contact printing di dalam bilik gelap. Tetapi untuk aktinik marker jenis kamera identifikasi, kita tidak perlu keluarkan filem. Maknanya penandaan identifikasi itu dilakukan dengan filem masih di dalam kaset. Okey. Maklumat pesakit dicetak pada sekeping kad. Kad dimasukkan di bawah flap di mana maklumat pesakit yang dicetak menghadap ke tertingkap kaca. Okey, nanti saya akan explain yang lebih jelas lagi ya. Kemudian letakkan kaset di slit di bawah. Okey, ini bahagian slit lah. Kita letakkan kaset di bawah ini. Ini adalah sebuah kamera identifikasi. Ini kita panggil flap di mana kita letakkan kad pesakit yang sudah dicetak dengan identifikasi pesakit di sini. Okey. Pencetakan adalah dibuat sebelum atau selepas imej diambil. Okey, sebelum exposure boleh dan selepas exposure pun boleh. Okey. Tetapi adalah
sebelum memproses filem. Okey. Saya ulang sekali lagi, untuk kamera identifikasi, pencetakan boleh dilakukan sebelum ataupun selepas dedahan filem kepada pesakit, tetapi perlu sebelum memproses filem. Okey. So ini adalah kawasan slip filem di mana kita akan slipkan filem di bawah ruangan ini. So pastikan bahagian identifikasi ini adalah sama level dengan flap di atas. Sebab kita letakkan kad yang telah dicetak nama pasien di flap di bahagian atas kamera identifikasi ini. Okey. Proses kerja sebuah photographic marker. Yang pertama, kaset akan dimasukkan di bawah slot kamera identifikasi tersebut. Okey, kaset akan dimasukkan di slot ni lah. Hendaklah meletakkan bahagian tertingkap identifikasi kaset menghala ke atas pada slot tersebut. Okey. Bermaksud bahagian tertingkap kaset ini menghala ke atas lah, ya. Tertingkap identifikasi kaset akan dikuis secara automatik oleh penguis pada kamera identifikasi. So ini tertingkap dia. So ini dia ada penguis yang membuka tertingkap identifikasi kaset. Okey, dan menyebabkan bahagian itu terdedah. Okey, ni bahagian ni lah. Sededah ada penguis untuk buka tertingkap identifikasi dia. Ya. Seterusnya, apabila tertingkap kaset identifikasi dibuka, satu flash cahaya akan terpancar. Ada satu mentor cahaya. Cahaya ini akan memancar ke bahagian flap tekanan yang kita letakkan kad pesakit tadi, ya. Kad yang kita dah type dengan identifikasi pesakit. Okey, kemudian ia terpantul pergi ke bahagian kantar, kemudian terus ke bahagian tertingkap kaset. Okey. Melalui kantar, cahaya tersebut sampai ke bahagian filem yang terdedah dan pencetakan akan terhasil di kawasan tertingkap kaset ini. Okey. Seterusnya, apabila pencetakan terhasil, tertingkap identifikasi akan terus ditutup untuk elakkan cahaya persekitaran memasuki kaset. Kamera identifikasi ini akan mempunyai kawalan densiti yang boleh mengawal densiti yang terhasil dari pancaran flash cahaya tersebut. Okey. Kelebihan photographic marker ini adalah pertama, mudah diletakkan di kawasan radiografi digandingkan dengan unit pemprosesan daylight. Kemudian juri X-ray boleh mencetak maklumat pesakit selepas dedahan ke atas pesakit dilakukan. Okey. Meminimalkan kesilapan identifikasi radiograf dan pengendalian yang mudah dan pantas. Okey. So ia tidak perlu dilakukan di dalam bilik gelap. Okey. Okey, sampai di sini saja berkenaan dengan marker opaque leather dan juga actinic marker. Tujuannya adalah untuk kita marker left dan right sesuatu anatomi ataupun ada tambahan-tambahan identifikasi lain. Manakala actinic marker pula adalah untuk kita print atau cetakkan identifikasi pesakit di atas filem. Okey, itu saja. Terima kasih.